Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video pada kali ini adalah untuk sama-sama membincangkan soalan-soalan latihan yang terdapat dalam topik yang terakhir bagi bab 7, iaitu 7.3 Sistem Koordinat Cartesian. Dan kita boleh lihat dekat sini standard pembelajarannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem koordinat Cartesian. So dalam bab 7 ni kita dah belajar dua perkara, iaitu 7.1 iaitu jarak. Kemudian pada 7.2 adalah titik tengah. Jadi untuk 7.3 dia akan gabungkan soalan-soalan yang melibatkan titik tengah, koordinat titik tengah dan juga jarak. Jadi kita dikehendaki untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan gabungan perkara tersebut lah. Jadi kita akan terus lihat kepada jom cuba 7.3. Jom cuba 7.3 bermula dengan soalan nombor 1. Bagi soalan nombor 1, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan tinggi segitiga ialah 4 unit. Hitung koordinat C, koordinat A, koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dan juga jarak AC. Jadi kalau kita nak lihat satu-satu, pertama tinggi diberi adalah sama dengan 4. Kita labelkan dahulu mana yang kita dah tahu. So tinggi segitiga adalah 4. So koordinat C kita tak tahu, tetapi memandangkan BC ni adalah garis mengufuk, jadi ada satu nilai yang kekal iaitu nilai Y. So koordinat C setakat ni yang diketahui adalah X1. Kerana dia mengufuk, maksudnya nilai Y adalah kekal. So X kita tak tahu berapa, jadi X kita akan cari Kemudian maksudnya nilai Y di sini adalah 1. Jadi sekiranya tinggi adalah 4, maka dekat sini adalah 5 lah. Tapi bila kata apakah koordinat bagi A, memandangkan X diketahui iaitu 0, Y pun dah tahu 5, maka koordinat A kita tahu iaitu 0, 5. Dan pada soalan juga ada nyatakan segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Jadi jarak daripada paksi Y ke B adalah sama juga dengan jarak daripada paksi Y ke C. So kalau paksi Y ke B adalah 2, jadi paksi Y ke C adalah negatif 2. Jadi daripada paksi Y ke C adalah negatif 2. So dekat sini dengan merujuk pada rajah, sebenarnya kita dah jawab dua soalan. So untuk soalan A, koordinat bagi C, so jawapan bagi koordinat C adalah sama dengan negatif 2, 1. Kita juga dah jawab untuk soalan B, di mana koordinat bagi A adalah 0, 5. Baik. Dan untuk soalan C, koordinat titik tengah garis lurus AB. So garis lurus AB kita tak tahu, tapi kita boleh gunakan formula. So untuk soalan C, saya gunakan subjeknya titik tengah AB. Saya akan tulis dalam bentuk simbol lah, M. M adalah midpoint. Jadi midpoint AB. Jadi midpoint AB adalah sama dengan X1 tambah X2. So 0 tambah 2 per 2. Y1 tambah Y2, 5 tambah 1 per 2. Bahagi 2. So 0 tambah 2, 2, 2 bahagi 2, 1. 5 tambah 1, 6, 6 bahagi 2, 3. Jadi jawapannya adalah 1, 3. Bila kata koordinat, jangan lupa letak kurungan. So yang terakhir untuk soalan 1, apakah jarak AC? So jarak AC boleh digunakan rumus jarak. Memandangkan koordinat A dah tahu, koordinat C pun dah tahu.
Jadi jarak AC, subjeknya tulis AC saja sebab dua huruf yang digabungkan itu memang sudah membawa maksud jarak. So AC adalah sama dengan punca kuasa 2. Kalau ingat lagi apakah rumus bagi jarak? Okay, rumus bagi jarak adalah X2 tolak X1 kuasa 2. Jadi X2 tolak X1 kosong tolak negatif 2 dalam kurungan kuasa 2 ditambahkan dengan Y2 tolak Y1. Okay, Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, ini. Okay, kemudian seterusnya kita akan tekan kalkulator lah bagaimana untuk dapatkan jarak. Jadi 0 tambah 2 punca kuasa 2 adalah 0 tambah 2 adalah 2. So 2 kuasa 2 ditambahkan 5 tolak 1 adalah 4. 4 kuasa 2. So di situ jawapannya adalah 2 punca kuasa 2, 5. Okay, ataupun kita boleh tulis kepada tempat perpuluhan iaitu sama dengan 4.47. Okay, so unit bagi jarak adalah unit lah sekiranya pelajar nak tulis. Okay, so jawapan dia adalah 4.47 unit. Okay, jadi ini adalah bagi soalan 1. So seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Jarak KL ialah 8. So sini 8. Dan jarak KN ialah 12. Hitung jarak LN. Okay, dan B koordinat titik tengah bagi garis lurus NM. Okay, dan C koordinat bagi T. Okay, baik So jarak LN kita boleh gunakan teorem Pythagoras sebab kita dah tahu ada 8 dan juga 12 di situ. So untuk soalan A, untuk dapatkan jarak LN adalah sama dengan punca kuasa 2. Okay, 8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, so nanti pada kalkulator kita akan tekan dan dapatkan. Jadi punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 adalah sama dengan beri jawapan dalam tempat perpuluhan iaitu 14.42. 14.42 unit. Okey, koordinat titik tengah bagi garis lurus NM. Okey, so koordinat titik tengah bagi garis lurus NM. So ada beberapa nilai yang kita tak tahu. Okey, antaranya adalah apakah koordinat N dan apakah koordinat M. Okey, cuma yang kita tahu adalah LM adalah mencancang vertikal. So nilai X mestilah sama iaitu 2. Y kita tak tahu. Okey, dan pada masa yang sama N dengan M adalah mengufuk. Jadi Y adalah sama. Okey, tetapi kita tak tahu apakah nilai bagi X. Baik, so kita tak perlu gunakan formula. Sebaliknya kita boleh lihat, okay, memandangkan dia adalah jarak mengufuk, jarak mencancang. So adalah LM jaraknya adalah 12. So daripada 10 adalah daripada 0 sampai titik L iaitu 10. Tapi jarak adalah 12. Bermaksud di bawah ada lagi 2 unit. Jadi koordinat di bawah, bila berada di bawah paksi X, sebenarnya label di sini adalah negatif 2. Okey, so kita boleh dapat nilai Y sebenarnya. Okey, iaitu Y di kiri dan kanan untuk N dan M adalah negatif 2. Jadi dah selesai dah tu koordinat bagi M. Begitu juga dengan koordinat bagi N. Okey, macam mana nak dapatkan koordinat N? Kita lihat pada garisan KL. Okey, diberi KL jarak dia adalah 8 dan KL adalah mengufuk. Bermaksud
nilai Y dia adalah bila kata mengufuk, nilai Y mestilah sama. Bermaksud kita dah tahu kat sini adalah X 10. Okay, tapi X itu berapa? Diberi bahawa jarak KL adalah sama dengan 8. So daripada paksi ke L adalah 2. So bermaksud daripada paksi ke K adalah 6. Okay, sebab jarak dia adalah 8. Tetapi memandangkan K berada di sebelah kiri, sebenarnya K kita takkan tulis X itu sebagai 6. Sebaliknya kita akan tulis negatif 6. Okay, pelajar kalau ada soalan boleh tanya pada ruangan chat. So negatif 6, 10. Okay, kerana terletak di sebelah kiri paksi Y, jadi nilai X tu kita kena letak negatif. Okay, dan sekarang ni KN adalah mencancang, vertikal. So nilai yang kekal adalah nilai X. So kita juga dapat nilai X iaitu negatif 6. Okay, so kita boleh gunakan dengan cara conteng pada rajah. So di sini selesai koordinat-koordinat bagi K, N dan juga M. Right? Dan kemudian soalan minta apakah koordinat titik tengah bagi garis lurus NM. So yang itu kita boleh sambung soalan B. Jadi titik tengah bagi NM adalah sama dengan X1 tambah X2 negatif 6 tambah 2 per 2. Okay, Y1 tambah Y2 per 2. Okay, jadi titik tengah bagi NM adalah sama dengan negatif 6 tambah 2 adalah sama dengan negatif 4. Negatif 4 bahagi 2 adalah negatif 2. Okay, negatif 2 tambah negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 bahagi 2 adalah negatif 2. Okay, jadi jawapan bagi titik tengah NM adalah negatif 2, negatif 2. Okay, pertama sekali tadi kita labelkan dulu koordinat bagi setiap bucu. Okay, yang terakhir adalah koordinat T bagi soalan nombor 2. Jadi T merupakan persilangan bagi penjuru LN dan juga KM. Okay, bagi segi 4 tempat, persilangan tersebut sebenarnya merupakan titik tengah. Jadi sebenarnya koordinat T adalah titik tengah bagi garis LN. Jadi cara kerja yang sama. Okay, cuma pelajar kena tahu apa konsep koordinat T. Sebenarnya konsep koordinat T adalah titik tengah bagi LN. Jadi M LN, iaitu titik tengah LN adalah sama dengan X1, okay, negatif 6 tambah 2 per 2. Okay, Y1 tambah Y2 per 2. Jadi negatif 6 tambah 2 negatif 4. Negatif 4 bahagi 2 negatif 2. Negatif 2 tambah 10 8. 8 bahagi 2 4. Okay, jadi inilah jawapan bagi soalan C, iaitu koordinat bagi T adalah sama dengan negatif 2 4. Okay. Seterusnya soalan nombor 3. Okay, jika garis PQ selari dengan paksi Y, okay, selari dengan paksi Y bermaksud PQ itu adalah mencancang, vertikal, dan mempunyai titik tengah 40 dengan jarak bagi garis lurus MP ialah 3 unit. Hitung koordinat P, koordinat Q dan jarak PQ. Okey, mempunyai titik tengah 40. Baik, kita cuba fahamkan soalan. Right, pertama, PQ mestilah mencancang kerana selari dengan paksi Y. Okay, saya buat gambaran sahaja. Ni. Okay, kemudian diberitahu bahawa, okay, so ini adalah P, ini adalah Q. Dan diberitahu bahawa tengah-tengah adalah M. Okay, 4.
kosong. Dengan jarak garis lurus MP ialah 3. Maksudnya kalau ini 3, sini pun 3 lah kerana M tengah-tengah. Bermaksud jarak PQ adalah 6 unit. Sebab 3 tambah 3. Okay, so saya dah jawab soalan C. Okay, yang pertama A, koordinat P. So untuk dapatkan koordinat P, iaitu 3 unit berada di atas M. Okay, bila kata mencancang, bermaksud nilai X adalah kekal. Okay, bila kata mencancang, bermaksud nilai X adalah kekal. Jadi X kekal 4. Sebenarnya dekat bawah pun X kekal 4 sebab dia mencancang selari dengan paksi Y. So yang berubah sekarang adalah nilai Y. Okay, so nilai Y adalah sama dengan, kalau 3 unit bermaksud 0 tambah 3 iaitu 3. Kalau 3 unit ke bawah bermaksud 0 tolak 3 iaitu negatif 3. Okay, so sebenarnya saya dah selesai untuk ketiga-tiga soalan, iaitu koordinat bagi P, jawapan dia adalah 4, 3. Koordinat bagi Q adalah sama dengan 4, negatif 3. Dan jarak PQ adalah sama dengan 6 unit. Okey, dengan hanya membuat lakaran sahajalah. Okey, tak perlu pun nak buat cara kerja. Okey, daripada lakaran kita dah boleh nampak. So ini adalah soalan nombor 3. Right? So diteruskan lagi dengan nombor 4. Okay, jarak AB sama dengan KL iaitu 8 unit dan masing-masing selari dengan paksi X. Bila kata selari dengan paksi X, bermaksud garis tersebut adalah mengufuk, okay, horizontal. Jika titik tengah bagi garis lurus AB ialah 0,3, okay, dan jarak titik tengah bagi garis lurus AB ke titik tengah bagi garis lurus KL ialah 2 unit ke bawah, hitung koordinat K dan L. Okay, tak ada masalah. So dekat sini ada 2 garis, iaitu garis A dengan garis KL, tetapi dikatakan dua-dua masing-masing selari dengan paksi X. So bila kata selari dengan paksi X, seperti yang saya kata tadi, dia adalah mengufuk. Okay, saya buat, adakah dia segaris, adakah dia ke atas, tak sure lah, tapi tak apalah, saya buat je. Okay, saya buat lakaran saja. Ini bukanlah satu lukisan yang tepat, hanya lakaran sahaja. Okay, satu adalah AB. AB maksudnya satu A. Satu adalah AB. Satu lagi adalah KL. Okay, jika titik tengah AB, ni AB adalah 0, 3. Okay, dia kata jarak 8 unit kan. Maksudnya sini 4, sini pun 4. Okay, dan jarak titik tengah bagi garis lurus AB ke titik tengah bagi garis lurus KL ialah 2 unit ke bawah. Maksudnya betul lah tu. Okay, 2 unit ke bawah. Dia kata apa? Titik tengah AB ni kan, titik tengah AB, ikut satu-satu. Titik tengah AB okay, titik tengah AB ke titik tengah KL adalah 2 unit ke bawah. Maksudnya ini sebenarnya lakaran yang betul jugalah sebenarnya. Okay, bukanlah sekadar lakaran yang bawah ni sebenarnya betul. Okay, sebab dia kata memang berada di bawah. Okay, 2 unit. Jadi dengan itu, bila dia kata 2 unit ke bawah, sebenarnya saya boleh dapatkan koordinat titik tengah bagi KL. Di mana koordinat titik tengah bagi KL, okay, bila kata ini dah jadi macam mencancang. Bila mencancang vertikal macam ni, nilai yang kekal adalah nilai
nilai yang kekal adalah nilai X. Okey, nilai yang berubah adalah nilai Y. So dekat sini saya dapati bahawa titik tengah adalah 0, 3 tolak 2. Sebab dia kata 2 unit ke bawah kan. 3 tolak 2 adalah sama dengan 1. Okey, so ini adalah titik tengah bagi KL. So soalan A, apakah koordinat bagi K dan juga koordinat L? Okey, so pada masa yang sama kita boleh labelkan dahulu apakah koordinat A, apakah koordinat B. Sekali lagi, AB adalah mengufuk. Bila kata mengufuk, nilai yang kekal adalah nilai Y. Okey, bila kata mengufuk, nilai yang kekal adalah nilai Y. Jadi dekat sini X tak tahu tetapi Y dah tahu, iaitu 3. Sama juga untuk A. A tak tahu tetapi dah tahu Y adalah 3 sebab garisan mengufuk. Okey, sebab itu dia bagi tadi jarak iaitu 8. Bila jarak 8, tengah-tengah membahagikan 2, so 4 dan 4. Jadi X di sini adalah 0 tambah 4, iaitu 4. Manakala bagi titik A terletak di sebelah kiri 0, bermaksud 0 tolak 4, jadi negatif 4. Okey, so setelah kita dapat tu, sebenarnya kita boleh labelkan lain bagi koordinat K dan L, di mana sini mestilah 4, 1. Maka ini adalah negatif 4, 1. Kerana apa? Kerana KL hanyalah berada 2 unit di bawah AB sahaja. Okey, dan dengan itu sebenarnya kita dah jawab bagi soalan A. So soalan A, koordinat K dan L. So K adalah negatif 4, 1. Dan koordinat L adalah 4, 1. Okey, dan seterusnya untuk soalan B, koordinat titik tengah bagi garis lurus KL pun sama juga, kita dah dapat. Okey, apa kalau nak tunjukkan cara kerja bolehlah. Okey, dengan menggunakan rumus titik tengah, tapi sebenarnya kita dah dapat. Jadi titik tengah bagi KL adalah sama dengan 0, 1. Okey, ataupun pelajar boleh gunakan rumus. Okey, negatif 4 tambah 4 per 2. Okey, 1 tambah 1 per 2. Dapat nilai yang sama, iaitu 0, 1. Jadi ini adalah bagi soalan nombor 4. Okey, maksudnya dari tadi soalan nombor 3 dengan nombor 4, dia menggunakan konsep mengufuk dan juga mencancang. So diingatkan, bila kata mengufuk, nilai yang kekal adalah nilai Y. Dia macam terbalik. Sebab mengufuk selari dengan paksi X, jadi yang kekal adalah Y. Mencancang adalah selari dengan paksi Y, jadi yang kekal adalah nilai X. Dia macam tu cara nak ingat dia lah. Okey, nombor 5. Okey, soalan kebat. Diberi P 40 dan Q berada di paksi Y dengan 6 unit ke atas dari paksi X. So ayat dekat situ sebenarnya memberi koordinat bagi Q. Hitung titik tengah bagi garis lurus PQ. Jarak di antara titik P dengan titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, so dekat sini dia yang kebatnya adalah ini. Q berada di paksi Y dengan 6 unit ke atas dari paksi X. So ini yang perlu buat pelajar fikir sedikit lah. Apakah yang dimasukkan dengan ayat tersebut? Sebenarnya ayat tersebut menyatakan koordinat bagi Q. So apakah koordinat bagi Q? Berada di paksi Y. Jika berada di paksi Y, kita tahu bila berada di paksi Y, ayat sebenarnya adalah X sama dengan 0. Itu maksudnya. Dan 6 unit ke atas dari paksi X bermaksud Y adalah sama dengan 6. Jadi daripada situ apa yang kita dapat adalah koordinat Q, iaitu Q adalah sama dengan 0, 6. Okey, so itu saja yang kebatnya. Yang lain dah tak kebat dah. So soalan A, titik tengah bagi garis lurus PQ. So kita dah ada koordinat P, kita dah ada koordinat Q. Jadi titik tengah, so titik tengah PQ. Kenapa saya gunakan huruf M? Sebab M adalah midpoint.
Okey. Titik tengah PQ adalah sama dengan X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Jadi titik tengah PQ adalah sama dengan 4 tambah 0, 4. 4 bahagi 2, 2. 0 tambah 6, 6. 6 bahagi 2, 3. Jadi titik tengah PQ adalah sama dengan 2, 3. Okey, manakala bagi soalan B, jarak di antara titik P dengan titik tengah garis lurus PQ. Okey, maksudnya daripada P ke titik tengah, kita kena gunakan rumus jarak. Okey, highlight dia di sini. P dengan ini. So, dengan menggunakan rumus jarak, punca kuasa 2, Y2 tolak Y1. Okey. Sorry, X2 tolak X1. X2 tolak X1 kuasa 2 ditambahkan dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. So, ini adalah rumus bagi jarak. Okey. So, rujuk pada kalkulator lah, dapatkan 4 tolak 2 adalah 2. 2 kuasa 2. Tambahkan dengan 0 tolak 3 adalah negatif 3 kuasa 2. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah punca kuasa 2, 13. Ataupun jawapan dia adalah 3.61. 3.61 unit. Okey, jawapan dibundarkan saja. Okey. So, ini adalah bagi soalan nombor 5. Baik, so ini adalah soalan-soalan yang terdapat dalam Jom Cuba 6.3. Okay, saya kan 6.3 dah 7.3 dah habis. Okay, 7.3. Tapi seterusnya adalah menjana kecemerlangan. Menjana kecemerlangan tu adalah soalan-soalan yang himpunan-himpunan soalan yang melibatkan berformat. Tetapi saya tertarik untuk membincangkan satu soalan sahaja kerana saya rasa pelajar boleh jawab daripada soalan 1 sehingga soalan 5. Jadi saya berminat untuk menerangkan bagi soalan nombor 6. Jadi saya ambil soalan nombor 6 sahaja. Okey, ini adalah yang terakhir ya. Jadi soalan nombor 6 dalam menjana kecemerlangan. Okey, ini. Okey, nombor 6 bagi menjana kecemerlangan. Titik tengah bagi perpenjuru sebuah segi empat sama berjarak 2 unit daripada bucu segi empat itu. Hitung luas segi empat sama itu. Okay, saya pilih soalan ni kerana soalan ni yang nampak lain daripada yang lain. Yang lain tu lebih kurang sahaja seperti yang kamu dah buat. Okey, jadi kita lihat apa yang dimasukkan dengan soalan ni ya. Okey, so terdapat sebuah segi empat sama. So katalah saya buat lakaran. Buat lakaran pelajar senang nampak lah ya. So saya buat lakaran segi empat sama. Okey, dan diberi bahawa perpenjuru. Dia kata perpenjuru. Perpenjuru bermaksud inilah. Okey, bucu dan bucu. Okey, ini perpenjuru. Okey, dia kata titik tengah. Ini titik tengah. Berjarak 2 unit daripada bucu. Bermaksud ini 2 unit. Maksudnya ini pun 2 unit. Dah sebab tengah-tengah. Maksudnya panjang penjuru tu adalah sama dengan 4 unit. Okey. So itu jadi soalan hitung luas segi 4 sama itu. Macam mana kita nak kaitkan? Macam mana nak dapatkan luas segi 4 sama? Okey, diberi bahawa segi 4 sama, okey, sifat geometri bagi segi 4 sama adalah semua sisinya mestilah sama panjang. Okey, jadi sekarang ni apakah panjangnya, apakah lebarnya? Itu yang kita tak tahu. So katakanlah panjang dan lebar tersebut saya letakkan dengan huruf X. Tetapi perpenjuru bagi segi 4 sama itu, nama lain dia adalah hypotenuse. Kerana segi 4 sama, sudutnya adalah 90 darjah. Okay, jadi perpenjuru tersebut adalah hypotenuse.
So daripada teorem Pythagoras, apa yang kita boleh buat adalah X kuasa 2 tambahkan dengan X kuasa 2 adalah sama dengan 4 kuasa 2. Teorem Pythagoras. Okey. So hypotenuse adalah 4. Jadi X kuasa 2 tambah X kuasa 2 adalah sama dengan 2X kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah sama dengan 16. Okey. Seterusnya X kuasa 2 adalah sama dengan 16 bahagi 2 iaitu 8. Jadi X sahaja adalah sama dengan punca kuasa 2 8. Okey. Saya tinggalkan jawapan dalam punca kuasa 2 sebab ini nilai X bukannya luas. Jadi untuk mendapatkan luas adalah sama dengan panjang darab lebar. So luas adalah sama dengan panjang iaitu punca kuasa 2 8 didarabkan dengan lebar iaitu punca kuasa 2 8. Okey, sebenarnya tak payah pakai kalkulator pun tak apa sebab punca kuasa darab punca kuasa hilangkan punca kuasa sahaja iaitu ini jawapan dia 8. Okey, ataupun kalau tak yakin gunakan kalkulator. Punca kuasa 2 8 darabkan dengan punca kuasa 2 8 maka kita akan dapat 8 juga. Okey, so luas adalah sama dengan 8 unit persegi. Okey, jadi ini yang saya cuba nak tekankan soalan nombor 6. Okey, yang berbeza sedikit daripada lain. Okey, diharap pelajar dapat mengambil manfaat daripada video ni. So sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.